Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Suratul Hasyr pada ayat yang ke-18 di dalam juzuk yang ke-28. Yang hormati tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kelapangan, beri kepada kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya ke jalan yang diredai Allah. Seperti mana yang baginda Nabi SAW memberi maklum kepada kita sekalian, bahwasanya ada dua nikmat yang selalu menjadi lalai manusia untuk memanfaatkannya, iaitu yang pertama sihat, yang kedua kelapangan. Hidup dalam keadaan suasana lapang ni satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. So kita manfaatkan sehabis-habisnya untuk sama-sama pada tengah hari ini yang penuh barakah ini, untuk kita bual bicara dan kita bermuhasabah diri kita, sama ada kita ini dalam keadaan hati yang kita ni hati yang salim ataupun hati yang sebaliknya. Justru marilah saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak sekalian, jom kita bermuhasabah berdasarkan dengan kitab yang kita akan baca sebentar lagi, iaitu dengan satu tajuk yang diberi nama Rahmat Allah kepada hamba-hambanya ketika mana berada di alam kubur. Okay, insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, kitab yang di hadapan saya ni lah, ya. Katanya, Atha Al-Khurasani berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hambanya ketika dimasukkan ke dalam kubur serta ketika keluarga dan orang ramai telah pulang. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Dalam keadaan manusia yang sudah meninggal dunia, waktu itu ketika mana diletakkan di alam kubur, waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hambanya. Masuk ke alam kubur saja, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hambanya. Bahkan ketika mana keluarga dah menghantar kita pulang, waktu itu Allah sayang kepada kita. Sayang dia macam mana? Sayang dia dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, iaitu seorang hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut kembali ke rahmatullah, kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada Allah yang Maha Penyayang. Kita sebut kadang-kadang kan, kadang-kadang kita ucap kepada sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, kita ucap kepada, kita cerita ataupun kita khabarkan berita kematian ahli keluarga kita, semuanya kita kata apa? Kembali ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah. Begitu keadaannya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, Abu Ghalib berkata, aku sering datang kepada Abu Umamah Al-Bahili di Syam. Syam ni di mana? Syria. Suatu hari aku menziarahi seorang pemuda yang sakit, yakni jiran tetangga Abu Umamah. Di sisinya ada bapa saudaranya yang berkata kepadanya, wahai musuh Allah. Ni maksudnya, ni orang yang jahat ni. Wahai musuh Allah, bukankah aku telah menyuruhmu? Bukankah aku sudah melarangmu? Pemuda itu berkata, wahai bapa saudara, jika Allah mempertemukanku dengan ibuku, apa yang akan dilakukan kepadaku? Bapa saudaranya menjawab, dia akan memasukkanmu ke dalam syurga. Pemuda itu berkata, Allah telah mengasihiku kerana ibuku. Pemuda itu lalu meninggal dunia.
Aku lalu bersama bapa saudaranya masuk ke dalam kuburnya. Ketika tanah diratakan, bapa saudaranya terkejut dan menjerit. Maka aku bertanya, mengapa denganmu? Dia berkata, Allah SWT telah melapangkan kuburnya dan kuburnya dipenuhi dengan cahaya Allah SWT. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan kita hidup di dunia ni, kalau kita ada banyak buat salah, dalam masa yang sama kita ada serpihan-serpihan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Sebab kita tidak tahu apa amalan yang boleh menjadikan asbab Allah sayang kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu banyak dosa, banyak benda-benda maksiat yang kita lakukan di dunia. Banyak benda-benda yang selalu kita hidup di dunia. Banyak yang selalu benda-benda yang kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ni. Kadang-kadang kita lalai. Tiba-tiba di saat kematian kita, di alam kubur, kita ada serpihan kebaikan. Apa dia serpihan kebaikan? Bingkisan-bingkisan, serpihan-serpihan kebaikan yang kita buat. Kepada siapa? Kepada ibu kita. Kita buat apa kepada ibu kita? Kita hormat dia, kita belas kasihan kepada dia, kita sayang dia, kita cinta dia, kita menghormati dia, kita tak menjadi seorang anak yang derhaka kepada dia. Kita seronok melakukan benda-benda yang boleh menyeronokkan dia. Masya Allah, ini benda-benda yang selalu menjadi asbab waktu dalam keadaan kita meninggal dunia nanti, Allah muliakan di alam kubur kita. Sebab itu yang berlaku kepada anak saudara Abu Umamah ni. Dalam keadaan apa? Dia hidup di dunia dah jahat dia. Sehingga pakcik saudara ni kata, apa kau ni orang, aku dah larangmu, aku dah bagi tahu kepada kamu, aku dah menegahmu, tetapi kamu buat juga. Maksudnya apa? Larang daripada buat benda-benda jahat, larang daripada buat benda-benda maksiat, tapi dia buat. Tetapi kebaikan dia ada di sisi Allah SWT, iaitu kebaikan yang dilakukan terhadap ibunya. Maka ketika mana dimasukkan jenazahnya ke alam kubur, lalu diperlihat. Lihatkan apa? Cahaya di alam kuburnya, bahkan diperlihatkan oleh Allah SWT kepada manusia yang berada di sekelilingnya. Kuburnya itu jauh mata memandang, luas. Allah SWT luaskan kuburnya. Bahagia orang yang macam ni. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu di penghujung nyawanya. Apa yang menjadi asbab dia ni menjadi baik di sisi Allah SWT. Budak ni baik tak? Baik. Sebab apa baik? Sebab dia kebaikannya kepada ibunya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikatakan sekalian, siapa yang masih ada ibu, siapa yang masih ada ayah, hormati dah mereka dan muliakanlah mereka di dunia ni, supaya ianya menjadi asbab kemuliaan kita di alam barzakh ataupun hari apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, Abu Sulaiman Ad-Darimi sering membaca doa, wahai orang yang tidak suka dengan sesuatu yang mengekalkan dan tidak takut pada sesuatu yang akan membinasakan. Wahai teman semua kesepian dan keterasingan, kasihanilah ku sendirian dalam kubur dan temanilah ku dalam kubur. Sungguh tepat apa yang didendangkan oleh Abu Bakar Abdul Rahman bin Muhammad bin Mufawis Al-Sulami dalam syairnya yang menyebut, wahai orang yang berdiri keheranan dengan kuburku. Dia cerita ni syair. Ini syair Arab-Arab ni. Dia kata apa? Wahai orang yang berdiri keheranan dengan kuburku, dengarlah bunyi tulang belulangku yang remuk. Kemudian mereka meletakkan aku dalam pusara dan takut pula menghampiriku serta meragui bahawa aku memperolehi syurga. Aku berkata, janganlah kamu semua gelisah terhadapku. Sesungguhnya aku berprasangka baik terhadap Allah yang Maha Rahim. Mereka meletakkan aku bersama semua hasil perbuatanku sebagai ancaman. Semoga ancaman itu ditutup oleh Zat yang Maha Pemurah. Masya Allah Akbar. Inilah kekuasaan Allah SWT, rahmatnya Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dalam keadaan dirahmati oleh Allah SWT, sama ada di dunia ni ataupun sampailah di akhirat kelak, insya-Allah. Boleh so kena buatlah amalan-amalan yang boleh mendatangkan rahmat. Rahmat ni nak datang sebab kita adalah orang yang beriman. Rahmat ni nak datang sebab kita adalah orang yang beramal soleh. Dan rahmat ini akan datang kepada kita kerana kita selalu membuat amalan-amalan yang Allah suka kepada kita. Selalu saya cerita dalam kuliah-kuliah, siri-siri kuliah saya yang sebelum ni. Ada seorang,
di Baghdad, nama dia Abu Bakar Ash-Shibli. Dia ni banyak amalan dia, orang ahli tasawuf ataupun orang ahli ahli makrifat. Hebat amalan dia ya. Satu hari dalam keadaan dia hidup, Allah SWT kurniakan satu mimpi kepada dia. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia berada di alam kubur. Mimpi berada di alam kubur. Waktu dia berada di alam kubur, datang satu suara tanya pada dia, "Wahai Abu Bakar Ash-Shibli, ketika mana kamu dimasukkan ke alam kubur ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah hapuskan dosa dan kesalahan kamu. Kamu tidak ada dosa pun." Lalu disoal oleh Abu Bakar Ash-Shibli. Disoal kepada Abu Bakar Ash-Shibli, "Tahukah kamu apa amalan kamu yang boleh menjadi asbab kamu diampun, dihilangkan segala dosa dan kesalahan kamu?" Lalu dijawab oleh Abu Bakar Ash-Shibli, "Boleh jadi amal ibadah hajiku." Lalu seorang tersebut kata, "Tidak ada kena-mengena dengan amal ibadah hajimu." Lalu dia cerita juga, "Boleh jadi amal ibadah solatku." Lalu seorang tersebut kata, "Tidak ada kena-mengena dengan amal ibadah solatmu." Lalu ditanya lagi, "Apa amalan kamu yang kamu yakin yang boleh menjadikan asbab kamu dihilangkan segala dosa dan kesalahan kamu ketika mana kamu dimasukkan ke alam kubur, Allah memberi keampunan kepada kamu?" Lalu dia kata apa? "Boleh jadi amal ibadah puasaku." Lalu dijawab oleh seorang tersebut, "Tidak ada kena-mengena juga di atas apa amalan kamu. Tahukah kamu amalan apa yang menjadi asbab kamu diampunkan dosa oleh Allah SWT, bahkan dihilangkan segala dosa dan kesalahan kamu waktu kamu hidup di dunia ketika mana kamu memasuki ke alam kubur?" Lalu seorang tersebut bagi tahu, "Tahukah kamu ketika mana kamu melalui di satu bandar di Baghdad? Ketika itu dalam keadaan musim sejuk, kamu melihat seekor kucing dalam kesejukan, lalu kamu menyelamatkannya daripada kesejukan. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala melimpah-limpahkan rahmat dan keampunan kepada kamu sehingga menjadikan asbab kamu dimasukkan ke alam kubur dalam keadaan tanpa dosa sedikit pun. Semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu yang kamu lakukan sebelum ini." Allahu Akbar. Maksudnya apa? Allah Rahman. Allah Maha Rahmat. Kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim dah sebut dah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ulang lagi. Ar-Rahmanirrahim. Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Masya Allah. Ini ayat-ayat Masya Allah yang Allah sebut berulang-ulang kali kepada kita di dalam surah Al-Fatihah, yang suruh kita memahami dalam surah Al-Fatihah, yang suruh Allah fahamkan kita ni supaya kita memahami Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu mendatangkan satu mesej bahwasanya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuba baca dalam satu ayat Quran. "Waman atani waman ata'ani waman asani waman asani fa innaka ghafurur rahim." Ada satu ayat Quran. "Waman asani," sesiapa yang mengingkari aku, kata Allah. Siapa yang mengingkari aku, siapa yang tak nak ikut cakap aku, siapa yang selalu buat benda-benda maksiat ke atasku, siapa yang selalu buat benda-benda yang aku haramkan, dia buat juga. Fa innaka ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Banyak rahmat Allah kan? Allah SWT banyak sangat rahmat dia, banyak sangat sifat penyayang dia kepada hamba-hamba Allah SWT. Contohnya dalam keadaan kita dalam pandemik COVID-19 sekarang ni kan. Sekarang ni ramai orang dalam keadaan takut, makin lama makin banyak, makin lama makin meningkat kes. Ala kulli halnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu satu ayat di dalam Al-Quran. Sekiranya kalau kita rajin buat benda ni, Allah takkan turun azab ke atas manusia ataupun negara-negara tersebut. Apa dia? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Kami tidak akan turunkan azab ke atas mereka dalam keadaan ketika itu mereka di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Sekarang ini saya mengajak tuan-tuan sekalian, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik,
Ayah-ayah, ibu-ibu, jom kita perbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sehari 100 kali istighfar. Boleh Sehari 100 kali istighfar. Mesti ada. Sehari 100 kali istighfar untuk nak menjaminkan Allah SWT hilangkan wabak COVID-19 daripada negara kita berdasarkan dengan ayat tersebut. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah SWT tidak akan menurunkan azab ke atas mereka melainkan mereka itu sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Istighfar, kita banyak lalai. Kita banyak lupa kepada Allah SWT. Kita banyak jauh dengan Allah SWT. So dalam masa sekarang ni, dalam keadaan suasana PKPB yang sedang melanda negara kita ni, perbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Banyakkan istighfar. Istighfar pun macam-macam jenis ada. Istighfar je. Ustaz, kami tak nak istighfar, Ustaz, kami nak selawat. Selawat. Perkara yang paling penting di kala ini, mutakhir ini, dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, jangan ditinggalkan zikrullah. Jangan ditinggalkan untuk ingat kepada Allah SWT. Bahkan kena ingatkan Allah melalui istighfar. Tu dah ada orang tulis dah. Asma Zuraida, terima kasih kerana sudi-sudi menyampaikan. Kerana sudi-sudi meng-highlightkan apa yang saya sebut waktu ini. Terima kasih. Perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Istighfar macam mana, Ustaz? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu satu. Yang kedua, istighfar yang paling panjang sekali. Kita tak nak yang biasa-biasa punya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pun boleh. Panjang sangatlah Ustaz. Pendek Ustaz. Astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Boleh. Alhamdulillah, dalam negara kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, banyak dah negeri-negeri yang menghidupkan bi'ah ataupun suasana solehah. Suasana apa? Suasana yang begitu solehah. Bi'ah solehah. Apa maksud bi'ah solehah? Suasana yang baik, suasana yang harmoni, suasana yang environment dia cukup baik kepada agama Allah SWT. Alhamdulillah, Kelantan melaksanakan solat hajat selama 40 hari berturut-turut. Masya Allah. Selangor, program Selangor bermunajat setiap hari Isnin dan Khamis, setiap malam Isnin dan malam Khamis. Masya Allah. Malam Jumaat. Hebat Selangor. Negeri-negeri lain pun ada, saya dipahamkan. Ramai lagi, banyak lagi negeri-negeri lain yang buat. Teruskan. Kita cari asbab punca-punca yang boleh menghilangkan wabak COVID-19 ni. Jangan kita takut tapi tak ada isi pun. Tak ada pengisian apa pun yang kita takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah, mesti kembali kepada Allah. Jangan takut kepada Allah SWT tapi tak ada isi. Tak ada apa pun pengisian untuk menjadikan diri dia tu takut kepada Allah SWT sebagai manusia yang tunduk kepada Allah SWT. Okey? Jangan lupa istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Kemudian kita sebut pula keadaan bila perginya malaikat maut dari seseorang. Bila perginya malaikat maut dari seseorang. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, setiap orang yang datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya akan kamu mengalami perubahan peringkat demi peringkat dalam kehidupan. Abu Nu'aim meriwayatkan satu hadis daripada Ja'far Muhammad bin Ali daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Bani Adam benar-benar makhluk Allah yang paling lalai dari semua ciptaan Allah SWT apabila mahu menciptakannya. Masya Allah. Ini confirm kita ni dalam keadaan lalai. Lalai kita ni. Kemudian, apabila mahu menciptakannya, dia berfirman kepada malaikat, tetapkanlah rezeki dan kematiannya, sakit dan bahagianya. Lantas malaikat itu pergi, kemudian Allah mengutus malaikat lain untuk menjaganya sehingga dia baligh.
Jaga, malaikat jaga kita sampai kita balik. Maka Allah mengutus 2 orang malaikat untuk menulis kebaikannya dan keburukannya. Sesudah itu datang malaikat maut mengambil rohnya. Apabila dia dikebumikan, rohnya dikembalikan semula ke dalam jasadnya. Dan 2 malaikat kubur bertanyakannya. Dan setelah selesai mereka pergi. Ketika kiamat, kedua malaikat pencatat amal, malaikat hasanat dan malaikat sayyiat, melepaskan buku amalan yang tergantung pada lehernya, dan keduanya datang bersamanya menghadap Allah SWT, yang satu mengiringinya, yang lain sebagai saksinya. Kemudian Allah SWT berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Sesungguhnya kamu dahulu lalai dengan peristiwa ini. Oh, ini ayat Quran cerita awal-awal kita. Laqad kunta fi ghaflah. Quran ni cerita kat kita dalam surah apa? Dalam surah Qaf pada ayat yang ke-22. Allah sebut, Allah kata apa? Hampa ni manusia lalai. Betul kan? Kita hidup dunia ni dalam keadaan dunia ni tempat lalai punya orang. Dunia ni tempat kehidupan yang lalai. Tempat permainan, tempat tipu daya ni dunia. Sebab itu kalau orang-orang yang rajin beramal soleh, rajin mencari kedudukannya untuk bahagia di akhirat ataupun di alam barzah, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam keadaan mencari apa? Mencari tempat di sisi Allah SWT. Hebat dia. Jadi maksudnya apa? Allah SWT sebut, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Allah kata apa? Sesungguhnya hampa ni semua lalai. Dengan peristiwa apa? Peristiwa hari kebangkitan ni, hampa selalu lalai. Allahu Akbar. Ini Allah SWT sebut kepada kita sekalian di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Qaf pada ayat yang ke-22. Rasulullah SAW bersabda mengenai firman Allah SWT, kamu akan melalui tahap demi tahap. Maksudnya adalah keadaan demi keadaan. Kemudian terdapat lagi hadis Nabi SAW, kamu akan menghadapi sesuatu yang amat dahsyat, maka mohonlah pertolongan Allah yang Maha Agung. Hadis Jabir bin Yazid Al-Ju'fi tidak dapat digunakan kerana kata-katanya tidak dapat dijadikan hujah dalam soal hukum. Di Cordova terdapat kubur Perdana Menteri Abu Amir bin Shahid. Nah, dia ni cerita di Cordova. Cordova ni di mana ya? Saya pun tak tahu. Cordova ni belah-belah barat lah. Ada tulisan yang mengatakan bahawa dia dikebumikan di hadapan sahabatnya, di hadapan menteri, nama dia Abu Marwan Az-Zujaji. Seolah-olah dia sedang bercakap kepada sahabatnya. Mereka dikebumikan di taman. Dahulu mereka sering bertemu di sana. Dia berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat aku, bangunlah ketika sudah lama di sini. Bukankah kita sudah lama tertidur? Dia menjawab, kamu tidak sesekali dapat bangun dari sana selagi di atas kita masih ada tanah. Kami bertanya, sudah berapa malam kita merasa senang dalam naungan zaman bagaikan hari raya sepanjang masa? Sudah berapa lama awan mendung menimpakan hujan lebat kepada kita? Seakan-akan semuanya tidak pernah mati dan sial. Semuanya senantiasa hadir dan ada. Semua seakan belum pernah berakhir dan nasib baik seperti sudah terpancang kuat. Namun semua itu dikumpulkan oleh orang yang amat benar kesaksiannya. Alangkah malang jika tidak mendapat pertolongan daripada seksanya yang amat pedih. Wahai Tuhan, maaf, Engkaulah penolong kami. Lengahkan kelalaian hamba-Mu. Itu maksudnya begitulah. Jadi maksudnya apa? Dalam keadaan kita hidup di dunia ni, selalunya kita ini dalam keadaan lalai. Quran kata apa? Cuba tengok Quran kata apa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu satu. Satu lagi ayat Quran. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Itu. Tidak ada yang lain yang bukan, melainkan dunia itu adalah tempat permainan dan tipu daya. Ataupun tidak ada yang lain akan dunia tersebut, melainkan tempat lalainya manusia. Itu maksudnya begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ini kat saudara sekalian. Jadi bahayalah kalau kita dalam keadaan hidup di dunia ni lalai, kita lupa nak buat kebaikan, kita lupa nak beramal soleh dengan istiqamah pada Allah SWT, beringatlah. Allah SWT senantiasa memerhati gerak-geri kita sepanjang masa Allah perhati kita. Cuba baca dalam surah apa? Dalam surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk kita tak boleh lari pergi ke mana pun. Allah SWT senantiasa memerhati kita. Contohnya ayat apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih
innahu alimun bizati sudur. Allahu akbar. Allah kata apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apa tadi ayat dia? Wa asirru qaulakum, sama ada kata-katamu sunyi, senyap sunyi. Kata-katamu kamu cakap bisik-bisik, kata-katamu kamu duk cerita hal buruk orang dalam keadaan berbisik-bisik. Wa asirru qaulakum awi jaharu bih, ataupun kamu riuh rendah cerita hal keburukan orang. Kamu riuh rendah cerita tentang aib orang. Kamu riuh rendah tentang hal keburukan manusia yang lain. Kata Allah SWT, innahu alimun bizati sudur. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati kamu, apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Semuanya di dalam pengetahuan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah ini kasih sekalian, begitu keadaan kita hidup di dunia ni. Sebab itu Allah SWT Tuhan yang maha rahmat, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh itu, marilah kita jadi manusia yang memperbanyakkan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amalan soleh, jangan tinggal amalan soleh. Cari hidup dalam keadaan suasana PKPB ni, cari amalan soleh apa yang kita mampu buat. Jangan fikir yang banyak-banyak, jangan fikir yang besar-besar. Cari amalan soleh apa yang kita mampu buat. Apa dia? Kami ni kalau nak ikut nak rajin ibadat tak rajin sangat Ustaz, tapi duit kami banyak lah, kami boleh sedekah. Sedekah. Tengok ni dalam FB audio kuliah ni ada nombor akaun yang tertera. Infak, ambil nombor akaun, cari bank Islam, terus transfer 100-200 supaya memanfaatkan perjalanan kuliah yang akan berlangsung ni. Cari masjid, tengok masjid mana yang memerlukan, ambil nombor akaun bil elektrik masjid, bayar terus tanpa pengetahuan jemaah masjid. Masya Allah, baik. Masya Allah, mulia. Masya Allah. Cari lagi. Dengar kata ada budak-budak yang nak pergi ke Al-Azhar Mesir. Dengar kata ada budak-budak yang ingin sambung belajar di mana-mana tempat. Infak kepada dia walaupun sedikit, tetapi ada kebaikan kita pada perjalanan seorang yang menuntut ilmu. Boleh carilah, insya-Allah. Banyak lagi amalan-amalan. Apa dah lagi Ustaz? Kami ni tak mampu nak sedekah Ustaz, tapi kami rajin bangun malam tahajud. Teruskan sembahyang tahajud setiap malam. Tetapi ingat, dalam soal sembahyang tahajud setiap malam, jangan dilupai untuk beristighfar, kerana di dalam waktu sahur itu dituntut kepada kita untuk beristighfar kepada Allah SWT. Mana dalil Ustaz? Dalam surah Az-Zariyat juzuk yang ke-27. Apa kata Allah SWT? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah SWT. Okey? Itu saja yang saya nak buat bicara dengan tuan-tuan. Jangan lupa kongsikan, sharekan video ini. Video ini kepada rakan-rakan di Facebook. Share bagi ramai dapat manfaat, supaya kita semua menjadi asbab manusia menghilangkan wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah SWT di atas amalan-amalan kita, terutamanya istighfar. Boleh InsyaAllah. Mari kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu wahai Allah, dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mentaatimu, dan jauhkan kami daripada menjadi hamba-hambamu yang lalai daripada mengingatimu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab seluruh rakyat Malaysia yang senantiasa beristighfar kepadamu wahai Allah, diangkat wabak COVID-19 ini daripada negara kami yang tercinta ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mentaatimu, dan jauhkan kami daripada menjadi hamba-hambamu yang lalai daripada mengingatimu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu wahai Allah. Bantu kami untuk menjadi hambamu yang bersyukur. Bantu kami untuk menjadi hambamu yang hanya beribadat semata-mata kerana-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada hamba-hambamu yang sedang menonton video FB ini, live ini pada tengah hari ini wahai Allah. Mudah-mudahan kami yang bersama-sama di dalam majlis ilmu ini wahai Allah
menjadikan diri kami ini bertambah-tambah kualiti dalam amalan kami untuk menjadi seorang yang soleh dan solehah kepada-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan, ya Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua, terutamanya Puan Asma Zuraida yang sudi memberi komen, dan seluruh penonton-penonton FB, sahabat-sahabat FB Audio Kuliah. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan mudah-mudahan kita semua di dalam jagaan Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih Puan Rahani. Terima kasih semua yang hadir menonton FB Audio Kuliah pada tengah hari yang penuh barakah ini. Terima kasih daripada Jemaah Masjid Jumhuriyah pun ada tadi. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ini manusia yang menjadi ejen kepada agama Allah SWT dan menjadi sebaik-baik manusia di kalangan manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jom kita jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Hidupkan diri kita ini memberi manfaat kepada agama Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih semua. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.